Rasul yang pertama sebenarnya adalah Nabi Nuh. Kerana dua orang Nabi sebelumnya, iaitu Nabi Adam dan juga Nabi Idris, bukanlah seorang Rasul. Malah ada Nabi lain juga lah. Nabi Syekh pun bukan Rasul. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh merupakan keturunan daripada Nabi Idris AS. Pada awalnya ada 5 tokoh orang soleh, yang mana setelah 5 orang soleh ini meninggal, orang-orang pada zaman itu membina patung, yang mana patung itu menyerupai 5 orang soleh ini. Patung itu digunakan untuk berdoa. Maksudnya kalau berdoa, dia akan sandarkan kepada patung itu. Dia orang berdoa kepada Allah, tapi dia orang menyandarkan kepada patung itu. Perlahan-perlahan, zaman berzaman, kebatilan mula bercampur. Jadi mula-mula dia menyandarkan, kemudian mereka mula meminta pula pada patung tu. Jadi setiap perkara yang besar dan bermula dengan perkara yang kecil lah. Jadi kejahilan yang besar, kekufuran yang besar, semuanya bermula dengan kekufuran yang kecil. Mula-mula buat patung, kemudian ingatkan tak sembah, tapi generation seterusnya yang menyembah. Itu adalah mudarat lah bila kita membuat patung tu. Maka diturunkan seorang Rasul ke dalam kaum yang kufur inilah. Jadi kaum Nabi Nuh ni, dia tak bersetuju dengan Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh kata, jangan sembah patung ataupun kembali kepada Allah. Semua ajakan-ajakan Nabi Nuh ditolak. Selama beratus-ratus tahun. Sebab Nabi Nuh hidup 900 tahun. Ada yang kata 900 tahun lebih, ada yang kata 900 tahun. Jadi kaum masa tu tak ramai pun. Zaman tu zaman yang manusia belum bertebaran sangat. Jadi tak banyak pun orang, tak banyak pun manusia. Hampir semua manusia pada ketika itu kufur. Sehingga kan macam tak ada pun orang yang ikut Nabi Nuh AS. Tak ada orang yang ikut Nabi Nuh AS. Ya, kecuali anak-anaknya lah. Itu pun anak yang ikut Nabi Nuh AS dalam 3 orang. Ada seorang lagi anak dia yang tak ikut. Jadi masa Nabi Nuh berdoa macam tu, Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membina bahtera, bahtera kapal di atas bukit. Jadi kaum-kaum Nabi Nuh yang tengok tu mengejek lah. Kau bukannya tukang kayu, tiba-tiba kau nak bina kapal, kau nak bina bahtera, dah lah bina pula atas bukit. Kok kalau banjir pun tak adalah dan nak atas bukit ni, dah lah bina kapal atas bukit pula tu. Orang-orang dia yang mengejek. Sehinggalah berlaku banjir besar, iaitu siksaan kepada kaum-kaum Nabi Nuh ni. Banjir besar yang membanjiri seluruh bumi pada waktu itu. Ketika itu Nabi Nuh mengajak isterinya dan mengajak anaknya. Isteri dia tak nak, anak dia pun tak nak. Anak dia seorang ni, nama dia Kana'. Anak dia yang Kana' ni tak nak. Sambil bercakap apa? Tak apa, saya akan cari tempat berlindung yang lain. Dia tak mau duduk dekat situ. Dia kata saya nak cari tempat perlindungan yang lain. Jadi atas kapal tu tinggallah Nabi Nuh dan 3 orang anaknya. Dan ada beberapa juga pengikut Nabi Nuh. Dan juga haiwan yang berpasang-pasangan. Daripada Al-Bidayah wa Nihayah, penulisan Ibn Kathir menuliskan bahawa zuriat manusia selepas daripada banjir besar itu hanya datang daripada keturunan Nuh AS. Maksudnya ada 3 keturunan Nabi Nuh yang masih taati Allah ketika itu, yang bernama Sam bin Nuh, Ham bin Nuh dan Yafith bin Nuh. 3 orang inilah yang memberikan zuriat kepada manusia selepas banjir itu, sebab pengikut yang lain tidak berzuriat. Maka Ibn Kathir juga menggelar Nabi Nuh sebagai bapa kedua kepada manusia. Kerana bapa yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam adalah keturunan semua manusia. Nabi Nuh pula adalah bapa kepada semua manusia selepas banjir besar itu. Macam tu. Dan Nabi Nuh juga adalah tergolong di dalam Nabi-Nabi Ulul Azmi. Wallahu a'lam.